Halo, selamat malam saya ucapkan kepada semua yang berada di dalam grup Dizandra by Coach Randy. Okey, so selamat malam. Saya tunggu sekejap ya untuk orang cakap. Saya nak tunggu beberapa minit untuk bagi beberapa orang masuk ataupun tengoklah beberapa orang yang masuk pada malam ini, sebab saya nak kongsikan sesuatu yang sangat-sangat penting untuk anda semua, especially mereka yang masih baru dan juga mereka yang masih lagi pening-pening untuk berniaga dengan Dizandra. Hello, hai, selamat malam. Siapa yang tengah menonton ni bolehlah orang cakap bolehlah perkenalkan diri ataupun bolehlah saya nak tahu siapa yang masuk saya punya live pada malam ini. So, hello, hai, selamat malam Bella. Wah, Bella peserta ataupun orang yang pertama berada di dalam live ni. Okay, so sebelum tu Bella boleh tolong saya klik link, copy link ini and then bagi dalam grup kita. So kita boleh berikan supaya diorang boleh tengoklah live pada malam ini. So supaya ramai orang cakap, supaya sebab malam ini dia punya task actually untuk Bella mungkin revision, tapi ada sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang mungkin Bella boleh refresh supaya energi itu datang balik. Sebab saya percaya, saya yakin dan percaya di dalam kita punya orang cakap ilmu, majlis ilmu, dia akan memberi kita energi yang baru dan juga kekuatan yang baru. Okay, so Bella boleh tolong share di dalam grup kita. So saya akan tunggu lagi tu. So kita akan mulakan kita punya orang cakap live pada malam ini. Kita punya coaching session untuk hari Khamis ini. Okay. So betul Bella boleh dengar suara saya? Boleh clear tak dengar suara saya malam ini? So kalau clear boleh komen situ. Clear. So saya boleh teruskan live ni. So saya rasa Bella adalah orang yang sentiasa committed untuk join live, setiap live dan juga setiap orang cakap setiap live dan juga setiap apa-apa yang saya buat, selalu Bella yang paling committed di dalam apa-apa juga join. So saya sangat-sangat percaya siapa yang akan committed dia akan dapat sesuatu, walaupun lambat dia akan dapat sesuatu. Mungkin bukan hari ini, tapi saya yakin dia akan dapat sesuatu, which is yang result dia akan dapat sesuatu pada masa akan datang. Okay, selamat malam. Hello, hai Tuan Aziman, selamat malam. Okay, so siapa yang masuk boleh komen di situ. Kalau boleh dengar suara saya, komen dengar. So kita boleh teruskan kita punya coaching session pada hari Khamis ini. So kita lagi tunggu dalam 1 minit lagi ya. Kita tunggu 1 minit untuk bagi yang lain masuk. Excuse me, sorry, banyak angin pula. Okay, so 1 minit lagi kita akan tunggu beberapa orang masuk supaya semua orang boleh dapat information ni. Supaya saya rasa fair lah bagi siapa-siapa mungkin yang sudah lama stuck, sudah lama berniaga, tapi saya rasa okay, thank you so much Bella sebab komen. Okay, so mungkin yang tengah stuck, mungkin yang tengah orang cakap yalah tengah stuck, lepas tu dia tak tahu nak buat apa. So malam ni lah session dia sangat-sangat penting. Dan mungkin malam ni saya akan berikan 8 cara. 8 cara. Actually sekejap saja saya nak share live dengan anda semua. So lagi 1 minit. So kita tunggu lagi beberapa minit. So tahun 2020 ni orang cakap saya akan committed, which is yang mungkin so saya nak announce lah sebentar, sebab mungkin bulan 4 ni saya akan ada seorang partner yang baru. Dia akan uruskan bahagian operation. Dia akan uruskan bahagian operation dan dia akan uruskan dengan team. So tapi saya of course akan buat live di dalam ni, tapi kami akan buat satu grup baru, which is yang kami akan orang cakap akan memasukkan yang orang-orang yang aktif saja, orang-orang yang betul-betul committed saja. So saya rasa Bella sangat-sangat committed, sangat-sangat dia akan terus masuk. So kami akan bagi link untuk anda join grup yang baru, iaitu grup WhatsApp yang baru, sebab kami nak tapis, sebab kami nak betul-betul nak coaching untuk tahun ni, untuk start daripada April ni. Saya rasa saya betul-betul kena coaching sebab saya rasa orang macam kalau kita berniaga lah, kalau kita tak ada orang nak coaching kita, tak ada orang nak guide kita, saya rasa sangat-sangat susah untuk kita nak dapatkan result. Macam itu juga saya beberapa hari ini ada isu, so saya tahu yang Bella pun tahu juga isu itu, which is yang beberapa hari ini saya mengalami macam mungkin hilang arah sebentar, sekejap kami hilang arah, and then tiba-tiba saya dapat hidayah. Bukan hidayah, sama-sama Bella. Okay, so bukan hidayah lah, dia macam orang cakap dapat energi baru. So saya dapat energi baru
dan saya belajar daripada beberapa orang leader yang luar daripada tim ini, leader daripada luar daripada design rasa. Saya belajar daripada orang, which is yang energy itu sangat-sangat penting. Tak ada orang, betul, saya pun sendiri macam tu Bella. Kalau orang tak ada orang guide, so hilang arah. So saya pun rasa macam tu. So saya belajar daripada luar daripada design ni, which is yang saya betul-betul saya ambil dia punya ilmu, and then saya nak share kepada group kita ni. Sebab saya rasa diorang tu, saya tengok diorang punya team tu lah, diorang saling support each other. So next saya punya target adalah sesiapa yang ada result, dia kena sharing secara mungkin dalam copywriting, dia kena sharing melalui mungkin live. So sebenarnya kita nak, kalau kita sharing dengan orang, lebih ramai orang, kita akan rasa macam lagi yakin, which is yang kita akan lagi ingat dengan apa yang kita share tu. So bagi saya, kalau kita nak share ataupun apa orang cakap, kalau kita macam contoh lah, kalau kita dah dapat result, kita jangan sorok, kita jangan sembunyikan, jangan kita hadam seorang-seorang. Kita kena bagi orang lain, kita kena bagi apa orang cakap, kita kena deliver, kita kena beri manfaat dengan orang lebih ramai tim kita. Macam contoh, kita ada tim dalam online, of course kita mungkin tak pernah berjumpa langsung, so tapi kita adalah di dalam satu orang cakap jemaah ataupun di dalam satu tim, so kita perlukan bantuan satu sama lain. Macam tu juga dengan saya, which is yang kami macam mana, sebelum ni orang tidak kenal langsung. Sebelum ni saya join dropship, saya masuk grup tu, orang tidak kenal saya langsung, tapi saya macam mana saya nak bagi orang kenal saya, adalah saya bantu. Macam contoh, saya ada result, saya bagi tahu orang cara, method ni saya guna, step macam ni saya buat macam ni. So orang pun rasa macam ada manfaat saya berikan dengan orang. Bukan kita nak menunjuk tapi kita nak bantu lebih ramai orang, which is yang boleh create more result. So kita nak, bukan kita seorang saja nak dapat result, tapi kita nak lebih ramai orang buat result. Okay, so malam ini saya nak sharekan kepada anda semua 8 teknik ataupun 8 cara untuk kita nak buat, orang cakap, kita nak menjual di Zandra ni paling mudah. So saya terus go through Okay, so sebelum tu saya nak tanya dengan anda semua yang berada ni dalam live ni 2 orang saja. So saya nak tanya dengan anda semua, apa punca customer beli dengan kita? Apa sebab customer beli dengan kita? Dia ada satu keyword saja. Anda boleh komen di situ, apa punca sebenarnya orang membeli dengan kita? Kenapa orang tu tiba-tiba nak beli dengan kita? Dia mesti ada sebab dia nak beli dengan kita. So anda boleh komen di situ apa jawapan-jawapan. Salah ataupun betul itu adalah, saya rasa it's okay. So kita dalam proses pembelajaran kan. So apa sebenarnya sebab orang membeli dengan kita? Dia mesti ada sebab dia membeli dengan kita. So anda boleh komen di situ. Saya rasa yang ada dalam live ni mesti diorang tahu kenapa customer beli dengan kita. Sambil-sambil tu boleh komen, saya tengok nota saya. So sebenarnya saya dah standby tahu nota saya, banyak tebal lah nota saya, sebab saya nak bagi je, saya nak share dengan anda semua. Tapi mungkin tidak semua saya akan berikan, sebab saya risau nanti kamu pening kepala. So boleh komen, sebelum tu boleh komen lah, apa punca orang beli dengan kita. Dia mesti ada sebab tu orang beli dengan kita. Adakah disebabkan kita ni muka kita cantik ke, mungkin sebab handsome ke, cara kita cakap ke. Betul. Jawapan yang pertama dengan Bella. Okey, yang kedua, siapa seorang lagi? Boleh jawab. It's okay kalau salah betul. Yakin dengan kualiti produk. Okey, so saya bagi jawapan dia lah yang paling tepat lah. Ini sebenarnya dua jawapan ni, satu Bella jawapan dia pada saya kerana kenal dengan kita sebagai penjual. Itu betul. Dengan yang kedua, Puan Salmina adalah yakin dengan kualiti produk. Okey. So sebenarnya orang membeli dengan kita disebabkan perkataan yang paling mudah adalah trust. Orang membeli dengan kita disebabkan trust. Trust adalah dalam bahasa Melayu kan percaya. So kalau orang tidak trust dengan kita, dia tidak akan membeli dengan kita dengan senang lenang. Dia tidak akan bagi duit dia tidak akan berikan duit RM70 tu macam tu saja kalau dia tidak trust dengan kita. So banyak sebab dia boleh trust dengan kita. First kali, kita beri dia manfaat. Macam mana kita berikan dia manfaat adalah kita share testimoni. Contoh, kita berikan testimoni, kita sentiasa bagi result. So maksudnya result adalah testimoni daripada customer. So kepada yang mereka yang masih belum ada customer, baru lagi menjual, jangan risau. Actually testimoni boleh cari dalam Google.
dalam saya punya tu pun ada, dalam marketing, dalam Telegram pun ada juga saya sediakan testimoni. So anda boleh gunakan testimoni tu. Anda boleh jadikan testimoni tu sebagai testimoni anda sendiri. So dia nampak, wah, ini produk ni memang diyakini lah, kualiti dia memang sangat orang cakap diyakini sebab ada testimoni. Orang lain yang bagi testimoni, bukan kita yang bagi testimoni, tapi orang lain yang bagi testimoni. Cara paling mudah nak dapatkan testimoni adalah, saya tahu of course Bella dengan Puan Salmina sekarang dah ada customer. So anda boleh PM saja customer anda yang lama tu, tanya dia orang, boleh tak saya nak dapatkan feedback daripada macam mana orang cakap, boleh tak saya nak dapatkan feedback daripada produk Dizandra yang cik gunakan sebelum ni. So dia akan share, okay, thank you, dia akan share panjang, screenshot, lepas tu share dalam status WhatsApp, dalam Facebook, dalam Instagram, boleh share, terus kita share. So orang nampak, wow, dia ni boleh dipercayai sebab dia dah ada testimoni. Okay, so sebelum itu adalah orang cakap pembuka kata ataupun mukadimah. So kita pergi lebih kepada orang cakap topik yang sebenar, iaitu poin yang pertama. Poin yang pertama adalah, sebelum masuk poin yang pertama adalah, saya nak bagi tahu anda kena tahu anda kena faham, which is yang kita kena approach macam mana sebut, kita kena ada 10 orang customer, kita kena, dia punya sifir macam ni. Untuk nak dapatkan 10 orang customer, kita kena bercakap dengan 100 orang. So bukan 100 orang tu maksudnya yang kita kenal saja, mesti ada yang kita tak kenal. So dia punya sifir yang paling mudah, saya ulang sekali lagi, kita nak dapatkan 10 orang customer, kita kena ada 100 orang kita kena bercakap. Kita kena bercakap dengan 100 orang untuk dapatkan 10 orang customer. Itu sifir di dalam nak cari 10 orang. So ini nak dapatkan kita punya 1,000 yang pertama tau, anda punya 1,000 yang pertama. So setiap orang membeli RM100 dengan anda. So darablah 100 darab dengan RM10, RM1,000. Ini nak senang, paling mudah untuk nak dapatkan 1,000 yang pertama. Okay, so ada yang tanya saya lah, yelah kalau dia semua tu beli orang cakap average ni, so macam mana saya nak dapat 100 orang? Okay, memanglah orang membeli, of course lah, dulu kita beli barang pun macam contoh lah, kita beli barang yang kita pergi kedai runcit, kita beli yang kecil-kecil, tapi kita rasa macam rugilah beli yang kecil ni, beli yang banyak lah. Kita kena beli yang banyak lah supaya jimat. Contoh Colgate yang paling mudah, Colgate, saya sendiri pernah tertipu dengan Colgate, which is yang dia ada saiz kecil, lepas tu ada saiz yang besar sedikit. So dia tulis itu, harga dia beza sedikit saja tau, beza banyak juga. Lepas tu saya tengok, kalau saya beli yang kecil ni sekejap saja habis, kalau saya beli yang besar ni lambat pula habis. Lebih kurang dia punya konsep tu lebih kurang macam tu. So customer of course dia akan beli dengan kita sebab dia nak first time dia beli dengan kita, mesti dia beli produk yang murah. So kalau dapat produk yang mahal, itu sangat-sangat bersyukur. Excuse me. So mungkin dia beli barang yang produk murah dengan kita adalah air freshener, contoh air freshener, lotion. So anda kena jaga tau, 10 orang tu anda kena jaga betul-betul, kena jaga gila-gila. Orang cakap kena jaga betul-betul, which is kena tulis di dalam buku. Okay, customer ni Ali, Abu, Sina, Siti, Wahid, Farah, kena tulis dalam buku. 10 orang tu kena jaga betul-betul. Sebab kenapa saya cakap 10 orang tu kena jaga betul-betul? Sebab 10 orang tu akan bawa mulut. Biasalah kan kita beli produk ni, kau tahu tak, kalau dia beli dengan dia tu, dia baguslah servis dia macam ni. Dia terus buat marketing secara percuma untuk kita dengan kawan dia. Dia suggest untuk kita. So maksud macam contoh lah, kawan dia ni nak beli, nak kahwin kan. Nak kahwin lah tapi tak tahu nak cari hantaran yang mana. Okay, kalau kau nak senang, kau pergi cari Randy. Dia ada jual set hantaran untuk perfume, lotion, air freshener. So kau order je dengan dia, dia buat, lepas tu dia terus hantar dengan kau. Ini contoh konsep yang paling senang. 10 orang tu kena jaga betul-betul tau. 10 orang. So kepada anda yang Bella dengan Puan Salmina yang dah ada customer 10 orang tu, tolong jaga. Mungkin belum cukup 10 orang. So kena jagalah, walaupun ada 3 orang, jaga betul-betul. Okay, ini kena follow up, kena sentiasa tanya, kena sentiasa orang cakap kena ada engagement dengan dia, which is engagement apa? Kena sentiasa tanya khabar dia, okey tak guna perfume dia, okey tak. Jangan kita PM dia semata-mata untuk nak menjual. Orang akan meluat, orang akan blok kita. Sebab saya pernah menghadapi situasi itu.
yang saya nak time gaji, saya akan PM dia. So dia nampak sangat yang saya nak ambil kesempatan, saya nak ambil duit dia, time dia gaji saja. So tidak macam saya tidak pernah pun tanya kabar dia. Itu saya belajar daripada kesilapan saya sendiri. So orang cakap dengan saya lah, yalah coach dia ada pengalaman dah, pengalaman coach dah mahal. Bagi saya pengalaman tu adalah daripada orang cakap daripada tindakan kita sendiri. Kalau saya tidak buat tindakan yang dahulu, time saya dropship, mustahil saya akan ada pengalaman tu. Betul kan? So siapa-siapa yang ada dalam ni, 3 orang yang ada dalam ni, so anda kena mulakan tindakan, which is yang anda nak ada pengalaman tu. Nak ada pengalaman tu, kena buat tindakan dahulu. Jangan, kita tak boleh tahu nak ada pengalaman tanpa ada langsung tindakan. So maksudnya, macam adalah ramai lah beberapa orang dropship dia PM saya, dia cakap, lah coach dah ada ni. Yelah saya buat je lah tindakan. You buat baru you tahu macam mana susah untuk nak buat bisnes ni. Seriously, bisnes bukan mudah tau. Bisnes bukan untuk semua orang. So siapa-siapa yang kental, siapa-siapa yang stay, siapa-siapa yang orang cakap strong, dia akan stay di dalam bisnes tu. So apa-apa pun bisnes yang kita buat, bisnes bukan mudah. Sebab bisnes tu kalau sekadar kita nak survive, saya rasa semua orang boleh buat survive. Saya pun boleh macam mana cakap, kalau kita jual produk ni and then kita gunakan untuk makan, saya rasa saya pun boleh buat. Kita semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Kita jual air freshener 10 biji, lepas tu kita beli makanan. So saya rasa benda tu sangat-sangat senang. So seriously, bisnes sangat-sangat susah, which is kenapa susah saya cakap? Sebab kita nak rolling kita punya stok tu. Kita nak rolling kita punya apa orang cakap? Kita nak rolling kita punya duit bisnes tu untuk beli stok yang baru. Itu yang susah bagi saya. Okay, so kita pergi kepada poin yang pertama. Nak ada pengalaman, kena ada tindakan. Thank you so much. Ya, betul, Nabila. Okay, so first kali yang 10 orang tadi tu, macam mana kita nak dapatkan 10 orang tu? Macam mana kita nak dapatkan 10 orang yang pertama? Senang saja. Dia punya ranking. Saya bagi ranking lah. Sebelum ni saya ada share tau, teknik PM. So dia lebih kurang kepada teknik PM. So Bella mungkin sudah tahu. Okay, so ranking yang pertama untuk kita nak approach customer, ataupun kita nak orang cakap nak yakinkan yang kita ni adalah penjual yang betul-betul orang cakap kita betul-betul macam mana cakap, adakah kita ni reseller yang membantu ataupun kita sekadar nak ambil kesempatan, kita nak duit orang semata-mata. Okay, so ranking yang pertama yang perlu kita approach tau, ranking yang pertama adalah diri sendiri. Diri kita sendiri. Sebelum ni saya tidak share tau yang diri sendiri tu adalah penting untuk kita approach. So malam ini saya rasa Bella yang baru, and then yang mungkin yang Bella dah lama, and then yang mungkin yang baru, mungkin dia baru tahulah yang diri sendiri sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita yakinkan diri kita sendiri bahawa yang produk ni boleh dijual. Apa maksud saya di situ adalah, first kali sebelum kita nak jual produk ini dengan orang lain di luar sana, kita kena cuba dahulu produk ni. Kita kena try dahulu produk ni. Kita kena jatuh cinta dahulu dengan produk ni. Kita kena orang cakap betul-betul falling in love with this product, baru kita boleh jual produk ni dengan orang lebih ramai di luar sana. Kalau kita tidak jatuh cinta dengan produk yang kita jual sekarang, kalau kita tidak sayang produk ni, kalau kita tidak sayang dengan produk ni, sangat-sangat mustahil untuk orang lain jatuh cinta dengan apa yang kita sampaikan dengan orang. Sangat-sangat mustahil, seriously. So saya tahu semua yang dropship, yang reseller yang baru join, semuanya diorang dah ada orang cakap ada package masing-masing kan. So kalau kamu nak fokus, kalau anda nak fokus untuk jual air freshener, you kena orang cakap betul-betul yakin lah yang air freshener tu, macam contoh anda suka Passion Fine, contoh Passion Fine, kena tahu Passion Fine ni bau dia macam ni, bau dia smooth, bau dia macam ni, tidak menyakitkan kepala. Dia kena jadi testimoni sendiri. Kita kena jadikan diri kita sendiri sebagai testimoni untuk kita deliver dengan orang lain. So kalau kita sendiri tidak percaya dengan produk kita sendiri, macam mana kita nak pastikan orang lain percaya dengan kita? So kita kena betul-betul orang cakap yakin dengan produk tu. Kita kena freshener ni betul-betul wangi lah. So kalau kita sendiri feeling yang freshener tu wangi, so kita akan sampaikan dengan customer tu betul-betul yang beria-ia. Kita bukan nak duitkan duit dia semata-mata, tapi kita nak bantu dia. Freshener betul-betul wangi. Seriously, saya pakai ni pun hilang sakit kepala. Walaupun saya ni allergic nak pakai perfume, tapi freshener sangat-sangat wangi. Itu sebagai contoh, salah satu contoh. Thank you so much Puan Salimina. Betul kan?
So kita kena jatuh cinta dengan produk tu sendiri. So nombor satu, ranking nombor satu, anda kena tahu ranking nombor satu ranking dia adalah diri sendiri. Betul, betul Puan Salmina, kena guna dahulu sebelum jual. Sebab kalau kita tak guna, kita susah nak kita nak share apa result yang kita dapat tahu. Sangat-sangat susah. Apa-apa orang cakap, apa-apa produk, apa-apa pun barang yang kita jual, kalau kita sendiri tidak try, kita tidak akan dapat jual. Seriously. Hello, hi Miss Ira Shaina. Hai Shaihan. Okay, selamat malam. Okay, thank you so much Bella. Okay, so nombor satu ranking dia adalah, boleh tulis di situ, boleh tulis dekat nota masing-masing, iaitu nombor satu diri sendiri. Pastikan diri sendiri itu jatuh cinta dengan produk di Zandra. So apapun bisnes yang kita buat, kita kena jatuh cinta dahulu. Okay, so nombor yang kedua, poin yang kedua, ranking yang kita nak approach dengan orang cakap, susah lah nak cakap bahasa Inggeris ni, saya bukan hebat sangat Inggeris. Okay, so ranking untuk kita approach customer ataupun bakal pelanggan kita adalah, nombor 2 adalah family kita sendiri. Family, tidak kira lah adik-beradik kah, parents kah, kita punya saudara mara, sepupu, sepapat, cucu, cicit, contoh. So kita kena approach, kita kena yakinkan dengan diorang dahulu. Sebab orang yang paling senang nak approach, orang yang paling mudah untuk kita nak yakinkan selepas diri kita sendiri adalah ahli keluarga kita. Sebab ahli keluarga kita, contohlah adik-beradik ni kan, dia sudah membesar daripada kita, dengan kita ni. Macam contoh, saya dah umur 30. So diorang sudah membesar dengan saya dalam 30 tahun. So diorang dah tahu dah diorang mesti percayalah, dia buat macam ni, Randy ni jenis macam ni, abang saya ni macam ni. So why not saya beli produk dengan dia, sebab saya percaya dengan dia. Bukan kita nak minta duit dia, tahu. Minta duit dengan jual barang bisnes adalah perkara yang berbeza. Seriously, memang sangat-sangat berbeza. Sebab ramai yang cakap, kalau saya jual dengan saya punya family, rugilah. Sebab duit tu dia pusing-pusing macam tu saja. Yes, memang pusing-pusing macam tu saja. Kalau kita pergi kedai pun, duit tu akan pusing-pusing saja. Dalam dunia ni pun duit pusing-pusing saja. So kenapa saya cakap kita kena jual dengan family? Kita bukan directly minta duit dengan orang, tau. Kita bukan minta belas kasihan, tapi kita nak membina, kita nak bantu diorang untuk wangi, dan dalam masa yang sama kita nak bantu diri kita sendiri. Di dalam kita nak berkembang, kita nak kembangkan bisnes kita tu. So kita jual lah dengan family kita first. Kalau susah sangat nak jual dengan parents, susah nak jual dengan adik-beradik, jual lah dengan saudara mara, dengan sepupu sepapat. So diorang mungkin ada yang kerja sebagai nurse, ada yang bekerja sebagai doktor, polis, pegawai kerajaan, cikgu, macam-macam lagi kan. So anda boleh jual dengan orang, sebab diorang confirm ada duit. Bukan kita nak cerita pasal duit, tapi kita nak bantu diorang untuk dapatkan produk kita. So sebab kita macam mana, saya tahu anda semua ada masalah yang kurang keyakinan, which is yang dia punya telur tu, dia punya, orang cakap, dia belum pecah, tahu. Dia punya kepompong, which is yang macam mana cakap, dia punya ketakutan tu belum pecah lagi. So sebab anda mungkin terlalu fokus terus jual dekat luar. Anda tak nampak pun yang ada sebenarnya customer depan mata kita ni pun ada customer, tapi kita terus menjual dekat luar. Yang luar situ, okey, aku pernah cari customer yang aku tak kenal langsung. So please jangan buat macam tu. Anda kena step by step. Pergi kepada family dahulu, round habis family. So balik pergi kenduri kahwin, bawa perfume, jual dengan dia orang. So balik kampung, family day, okey, saya jual perfume ni. So siapa-siapa yang nak tengok, nak try, boleh. Yang penting siapa yang dah try tu jangan lupa untuk terus bagi duit ya. So kita dalam family kan mesti bergurau-gurau. So orang okey, kena support dia ni. So mungkin yang cikgu-cikgu tu, yang polis-polis, pegawai polis, mungkin dia cakap, kena support dia ni, dia tengah berniaga ni. So why not ambil peluang tu untuk kita berniaga. So bukan kita nak duit semata-mata, tapi kita nak kembangkan bisnes kita sendiri. Siapa lagi nak bantu kita? Siapa lagi nak bantu kita kalau bukan diri kita sendiri? So buang ego tu, buang rasa malu tu untuk berniaga dengan family sendiri. Okey, itu yang kedua. Itu yang nombor 2. So setakat ni okey. Kalau okey, boleh komen di situ okey. Saya risau nanti berasap-rasap kepala, nanti ada yang susah nak dapatkan, susah nak, orang cakap, nak sampai apa yang saya cuba nak sampaikan ni. Okey, so yang ketiga, so kalau anda rasa okey, boleh komen di situ okey. So yang ketiga adalah anda boleh start jual kepada kawan-kawan ataupun jiran-jiran anda di sebelah rumah. So kenapa saya cakap kawan-kawan adalah
dia adalah kawan, macam contohlah kawan baik kita, kawan baik yang dah kenal kita lama. Sebab kawan baik ni of course lah best friend, dia akan tahu yang kita punya hati budi, dia tahu macam mana perangai kita, dia tahu dia kan best friend dia akan tidur sekatil. Ini maksudnya yang sama jantina tau. Best friend dia tahu macam mana kita punya perangai ni, kita cakap lepas macam mana. So of course lah, kalau betul-betul dia best friend kita, dia akan support kita, dia akan beli dengan kita. So kita try jual dengan best friend kita dahulu. Tapi kita jangan, kalau dia tidak support kita, kita jangan ambil hati. Thank you so much. Thank you so much kepada yang komen, Nabila dengan juga Puan Salmina. So kalau best friend kita ataupun jiran kita tak support kita, kita janganlah tarik muka. Orang cakap janganlah macam benci dia orang. It's okay. Sebab kita ada lagi ramai customer, kita ada lagi ramai kawan, kita ada lagi ramai jiran. So kita pergilah satu-satu rumah, kita pergilah satu-satu kawan kita. So janganlah kita fokus satu. Macam kita ada best friend tu 3 orang best friend, kita dah habis dah coaching, kita dah explain dah macam ni produk ni bagus, produk. Tapi yang kita punya ni seorang ni best friend kita ni tak ada kerja, yang seorang lagi ni menganggur, tak ada kerja dengan menganggur. Yang satu ni tukang habiskan dia punya parents punya duit. So kenapa kita nak jual dengan orang yang macam ni? So kita nak tengok kawan kita yang berkualiti pun, kita kena tengoklah apa pekerjaan dia. Janganlah dia tak ada kerja, janganlah kita jual dengan orang macam tu. Faham kan maksudnya? Bukan saya nak orang cakap, bukan, kita ada kawan macam tu. Sebenarnya kita sebagai businessman, kita kena nampak, kita kena tengok orang cakap quality of customer yang datang kepada kita. So kita kena tahu, kita kena tahu yang which is yang kalau aku jual dengan dia ni mesti dapat, mesti dia beli dengan aku. So probability ataupun possibility untuk dia nak beli ataupun keberangkilan percentage untuk dia nak beli tu sangat-sangat tinggi kalau dia bekerja. Bukan saya cakap yang buat bisnes secara full time ni tidak bagus. Sebab dalam ni saya rasa ramai yang buat bisnes secara full time. Even though saya sendiri pun buat bisnes secara full time, tapi macam mana kita mindset kita sebagai businessman, sebagai businesswoman, kita kena tengok quality customer yang kita target. Kita jangan target customer yang tidak berkualiti. So kita kena tahu, kita kena betul-betul target yang betul, ni mesti kena. So janganlah kita target orang yang sama saja, kita kena target yang memanglah orang yang sama, tapi tengok macam mana kualiti yang dia ada, macam mana tebal, macam mana kualiti yang dia ada lah. Okay, so sorry saya terlepas cakap, bukanlah terlepas cakap, saya terikut-ikut dengan video sebelum ni. Saya nampak iaitu yang tengah viral sekarang, iaitu Melvin, saya tidak tahulah apa. Dia cakap dia pakai tudung, lepas tu dia kata kalau pakai tudung ni, orang yang duduk setinggan dengan PPRT pun nampak kaya, dia cakap. So saya pun tersasul sikit, saya terikut-ikut, sorry ya. Okay, so thank you so much Bella dengan Puan Miss Ira. Okay, so itu yang ketiga kan tadi. So dengan kawan-kawan ni, kalau kawan-kawan kita dah beli dengan kita, jangan lupa untuk minta testimoni. Rajin-rajinkanlah diri untuk minta customer. Yes, betul, quality potential customer, betul. So kita kena rajin-rajin. Kita nak dapat hasil yang lebih, tapi kita punya usaha tu tidak macam mana? Kita punya usaha tu tak sama dengan macam yang kita nak dapat tu. Macam contoh, kita nak dapat 1,000 tu, takkan dia punya usaha macam RM1 kan. So of course kita punya usaha tu mungkin lebih daripada 1,000 untuk dapatkan RM1,000 tu. So macam tu jugalah, kita target, okay, saya nak dapat 10,000 dalam satu bulan ni. Contoh saya bagi yang paling mudah, 1,000 lah, 1,000 yang pertama. So saya nak dapat 1,000 sales dengan Nizandra satu bulan ni. Tapi dia punya usaha, okay, relax dulu. Okay, macam mana cakap? Sorry, excuse me. So dia relax dulu. Okay, diam. Okay, duduk. Okay, tengok orang layan drama dulu. Okay, duduk dulu. Okay, tengok dulu. Tengok Instagram dulu, tengok YouTube dulu. So nampak tak, dia punya usaha tu tidak sama dengan dia punya target. So kita nak dapatkan 1,000 tu, kita punya usaha of course kena lebih daripada 1,000. Kena lebih. Mungkin kita punya usaha tu, mungkin yang sampai kita rasa macam pening yang kepala, stres. So saya tengoklah, saya punya kepala ni macam ada urat-urat. Saya selalu kuat berfikir. So tidak bagus juga lah untuk banyak berfikir.
Tapi saya suka push diri saya sendiri, tapi di dalam masa yang sama, macam mana saya nak push diri saya sendiri? Saya kena jadikan seseorang tu saya punya role model. Saya kena ada role model saya tau, which is yang mungkin bukan buat di Zandra, dia buat benda-benda, dia buat bisnes lain, tapi saya cakap dengan diri saya sendiri. Kalau dia seorang perempuan, saya suka ambil contoh sebagai seorang perempuan tau. Sebab saya lelaki. Sebab lelaki dia akan ada ego untuk tercabar dengan perempuan. So saya cakap dengan diri saya sendiri, kalau perempuan dia boleh buat, kalau perempuan dia boleh percaya, kenapa saya tidak boleh percaya? Saya selalu push diri saya macam tu. Saya suka jadikan orang sebagai saya punya role model, which is yang saya cakap, dia kena jadikan sebagai contoh lah. Dia kena ada seorang yang jadi kita punya contoh, guideline, which is yang kena push diri kita, baru kita okay, I need to do this, I need to do this, I need to do that to get this. Contoh. Okay, so itu yang ketiga. So yang keempat, so itu tadi kawan, sebenarnya itu adalah kawan-kawan. Kita pergi yang keempat, iaitu poin yang keempat adalah kita kena pergi kepada kita punya jiran-jiran. Kita kena approach, kita kena yakinkan kita punya jiran-jiran, which is yang sebelah ni kan, kita ni sebenarnya ramai sangat. Dulu saya pun ada masalah ni tahu, bukan saya cakap siapa-siapa, tapi ini adalah masalah diri saya sendiri, which is yang okay, saya ni peniaga online. So kalau online ni kena berduduk dekat rumah saja. Duduk dekat rumah, okay. So kena tunggu order masuk. Bukan macam tu. Bukan macam tu tau. Kita ada potential customer yang kita tidak sedari, which is yang kita duduk berjiran kan. Of course kita ada jiran-jiran. So pergilah rumah jiran, okay. So first borak kosong-kosong. Okay, borak biasa-biasa. Okay, okay tak, apa khabar ni, masak apa ni, makan apa ni. So lepas tu bukalah cerita, okay, pernah tak guna produk di Zandra? So kami ada jual produk di Zandra macam ni. So kalau dia reject, it's okay. Kita ada, orang cakap benda tu pengalaman untuk kita bercakap tau. Kita dah biasa dah. Sebab kita nak dapatkan, orang cakap dia nak jadi perfect, dia kata kena praktis banyak kali. So nak praktis, kita tak ada orang nak jadikan sebagai tempat kita praktis. So kita praktis lah dekat jiran kita, which is yang akan contoh dia nak reject kita, at least kita dapat something, which is yang kita dapat. Walaupun dia reject, tapi kita dapat sesuatu, iaitu kita dapat belajar benda baru, iaitu kita belajar untuk explain dengan customer, lepas tu memperbetulkan apa yang kita nak cakap dengan customer, kita nak approach dengan dia. Kalau dia terima, sangat-sangat bonus dan sangat-sangat bagus. So macam itulah saya buat macam dulu lah saya kerja dekat KFC kan. Walaupun saya berpangkat branch manager, tapi saya buang ego saya, which is yang kalau saya pergi setiap KFC, saya akan bawa produk di Zandra. Contoh, saya bagi tahu dengan orang, saya boraklah dengan dia punya staff-staff. Korang ada pakai ini ya, produk apa-apa, perfume. Lepas tu saya keluarkan lah, okay ni try lah. Lepas tu orang datang, first 2 orang datang, makin lama makin ramai. Sebab orang suka berkumpul di tempat yang ramai orang. So orang berkumpul di situlah, dapatlah juga close 3 botol EDP, seriously EDP. So orang dapat EDP. Lepas tu ada yang beli air freshener, dulu tak ada lotion lagi, so air freshener. So happy lah, happy. At least saya pergi situ adalah juga terjual kan. So dia cakap okay nak buat pre-order. Dia buat pre-order, dia bank in, it's okay, nanti saya delivery, saya buat COD. So macam tu lah saya buat dahulu, which is yang saya nak pecahkan saya punya ego, which is yang saya nak pecahkan saya punya ketakutan tu. So saya buat macam tu lah. So anda yang ada kepada anda yang ada di jiran, pergilah rumah jiran-jiran, jiran sebelah, jiran jauh sikit, pergilah rumah jiran-jiran untuk belajar sesuatu. Okay, so yang kelima, yang kelima adalah anda boleh juga orang cakap jadikan kawan-kawan di dalam office ataupun di tempat kerja kita adalah di tempat kerja kita, kita boleh jadikan sebagai customer, prospek kita, iaitu orang yang di dalam office ataupun kawan-kawan kita di dalam university ataupun di tempat kita belajar. So ini kepada student dan juga yang bekerja. So anda boleh approach, kena jadikan, kita kena target tu yang semua orang dalam office tu beli di Zandra, dia orang akan beli dengan saya saja. Contoh, dia tidak akan beli dengan orang dekat luar sana walaupun orang lain offer dengan dia. So dia kena beli juga dengan dia saya. So macam mana kita nak dapatkan benda tu adalah kita kena selalulah cakap pasal di Zandra. Memanglah orang akan bosan first sebab kita nak buat branding tau. Kita nak orang ingat yang Randy ni jual di Zandra, Randy ni jual di Zandra. So macam mana kita nak bagi orang ingat yang kita jual di Zandra adalah kita selalu cakap okay, ada promotion tau di Zandra ni. Oh, okay, sekarang di Zandra dah keluarkan produk baru. Di Zandra ada macam ni tau. Contoh. So mungkin anda boleh buat benda lain, lepas tu masukkan selit-selitkan sedikit tentang cerita di Zandra. So dia akan ingat. Okay, so Randy ni adalah penjual di Zandra, perfume di Zandra. So kita ceritalah kebaikan juga di Zandra secara offline dengan kita punya kawan-kawan kerja.
So kalau sebenarnya kalau kita nak pakai perfume ni, cara dia macam ni. So kita boleh buka cerita, which is yang diorang tahu, okay, dia ni problem solver, dia bukan nak duit semata-mata. Okay, so kawan-kawan di office dengan di university adalah kita punya customer yang paling senang, orang yang paling senang kita nak approach. Okay, so contohlah, kan hari dana gaji dah ataupun hari gaji, anda boleh post di dalam WhatsApp group anda semua, tempat kerja anda semua tu. Ini adalah tips yang paling ni tips yang paling best tau. Ini saya belum pernah share di mana-mana, which is anda boleh macam mana, saya tulis dekat sini ya. So mungkin terbalik di sini saya tulis, tapi saya akan share juga sebab benda ni sangat-sangat penting. Sekejap ya. Okey, contohlah. Ini dalam grup WhatsApp korang. WhatsApp. Kenapa ni? Sekejap ya. Okey, WhatsApp group. Buruk. Tulisan buruk pun tak apa ya. Mana? Okey. Okey, ini paling contoh paling senang tau, tapi dia terbalik. So saya tidak tahu macam mana nak share dengan anda. So ini adalah WhatsApp. So anda try saja untuk fahamkan ya daripada sini. So saya tulis di sini, ini adalah WhatsApp tau. WhatsApp group korang. WhatsApp group di tempat kerja anda, which is yang anda kena berpura-pura ada order. Ini kita punya teknik adalah menipu. Bukan menipu tau. Ini adalah teknik untuk kita nak cara untuk customer buat pre-order. So cara untuk customer nak buat pre-order adalah sebab customer ni dia akan suka mengikut tau. Kalau anda tahu orang, macam contoh lah, kita nampak kawan kita order, dia bagi order, list order di dalam grup. Lepas tu orang suka, dia akan suka follow. Kalau contoh orang lain dah beli, dia akan follow. Contoh lah, contoh kita letak, ini kita just letak mungkin nama Ali. Ali order satu EDP Haider contoh, untuk lelaki. So dia order satu. So Abu pula order air freshener satu. So yang lain ni, yang nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni kita kosongkan. Kita kena kosongkan ini seolah-olah yang ini ada order. Yang seolah-olah yang atas ni ada orang order. Faham? Dapat tak? Dapat tak maksud saya? Kalau boleh faham ataupun boleh dapat, anda boleh komen di situ. Seolah-olah yang atas ni ada orang order. Sebenarnya ini tak ada orang pun order. Sebenarnya ni tak ada orang pun order dengan anda. Yang order saja, yang akan order dengan anda, ini saja yang akan order. So kita kosongkan yang ini. Kalau anda nak letak sampai 3 orang pun boleh. Air freshener 5 contoh. So orang lain akan follow. Yang kat bawah, dekat bawah ni dia akan follow. Dia akan tulis dia punya order. Okey, saya pun dia nampak okey ada orang order lah. So aku pun kena order juga. So dia orang akan ikut. So teknik ni sangat-sangat berkesan. Saya sendiri pernah try, saya sendiri pernah cuba, dan saya rasa saya kena share dengan anda semua sebab saya rasa benda ni sangat-sangat penting lah. Sebab yang ini yang membuatkan saya ada sales. So dapat tak? Boleh faham tak maksud saya yang last tu? Kalau boleh faham, thank you so much. So anda boleh try teknik ni, Bella. Thank you so much, Bella masih stay. Sebab mungkin sekarang sudah pukul 10, so orang pun mengantuk kan. So itu adalah teknik yang paling senang. So kalau anda dah buat 5 teknik ni, actually ada lagi banyak teknik, tapi saya sharekan yang itu saja. Setakat ni saya akan share yang itu saja, sebab saya akan share mungkin esok hari saya akan sambung. Sebab sekarang pun sudah pukul 10.40.
So saya rasa saya tidak boleh ambil masa yang agak lama. So esok saya akan sambung apa lagi poin-poin, yaitu nombor 6, nombor 7, nombor 8. So ada 3 poin saya utang dengan anda. So anda boleh join live saya esok hari pada pukul 9.30 malam. Sekarang ini pukul 10 kan. So saya akan buat pada pukul 9 malam, 9.30 malam. Okey, itu saya nak share dengan anda semua. Selamat malam saya ucapkan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tersenyum, berdoa, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Hidup biar biasa-biasa, yang penting wangi luar biasa. Bye, peace.